dua account hari ni. Okay, ada isu sikit saya nak bagi information lah sedikit. Saya ada lah 9 orang semua, Syam. 9 orang ni. Okay, sekarang ni saya nak beritahu sementara ni. Sebab saya nak gunakan Toughbook. So Toughbook ni dia tak ada mikrofon. Jadi isu jugalah. Kalau saya nak explain pun saya takut you all tak faham tak. Sebab saya tak boleh nak main dua-dua ni. Maknanya Toughbook tak ada suara. So saya terpaksa guna satu lagi saya punya laptop lah untuk keluarkan suara. Tapi dia tak tally sebab screen tu dia bila kita present, screen tu dia satu-satu. Jadi tak boleh nak appear simultaneous lah. Tak boleh bergerak sekali. Jadi saya harap you all, apa yang saya tunjuk dekat tak ada suara tu, saya harap you all nampak lah step yang saya tekan tu. Tengok kepada cursor tu. Alright. Okay, nanti saya minta semalam bincang mana Joe Joe yang akan record Acap rakam. Okay, tolong record nanti sebab saya nak start terus ni. 9.28 lah saya start terus Apa yang ada saya start terus.
Okey, kalau kalau saya on dua-dua ni, ada gangguan tak dari segi audio? Okey ke Jo? Okey. Okey, maknanya clear Mana tak ada gangguan dari screen pun okey Okay. Tak ada. Cantiklah. Saya pakai dua device ni. Okey. Alright, saya start terus lah 929. Okey. So first kali ni pre-com ni biasalah kalau kita nak buat satu kerja untuk kita ni field skill satu ni cadastral ni kita ada subdivide. Subdivide partition ke amalgamation ke, kita akan sediakan satu ni lah pre-com untuk kita plan untuk kita terjemahkan ke atas ground so kita akan ada preparation on pre-com. So first kali nanti bila you dah dapat log dekat mana yang you nak buat nanti dekat Melaka nanti, kita akan buka ETSM lah. ETSM. So saya dah siap-siap buka kat sini. So ini software yang first kita kena buka sebab kita nak copy ataupun kita nak ambil information on bearing, distance and coordinate of lot dah. Lot yang kita nak buat pecah sepadan tu, subdivide So icon untuk ETSM yang ni lah. Ni esok nanti you tengok dengan Sezri nanti dia akan ajar. Ini pre-com pre-com yang ni. Dekat desktop ada pre-com yang software. Just double click kat sini je. Cuma disebabkan dua ETSM dengan pre-com software ni dia menggunakan pakai platform yang sama iaitu MacInfo. Jadi kena buka salah satu. Dia tak boleh buka serentak. Jadi kalau kita nak buka pre-com, buka pre-com. ETSM tak boleh, kena close dulu. So sekarang ni saya buka dulu ETSM. Pre-com saya tak buka Okey, sekarang ni saya ambil job yang sedia ada lah daripada yang senior you lah. Saya ambil, saya buka yang diorang punya dulu subdivide ni. Saya rasa masih lagi dekat Melaka ni. Dan kita buka sini. Dia baru masuk ni. Okey, dia buka di proses. Dia tunggu sekejap. Okey, saya buka ni. Okey, saya close. Okey, let's say lah let's say. Kita punya kawasan dekat sini. Ini yang telah ada lah Sekarang ni kita punya objektif kita nak buat ni lah. Ni lot ni. Kita nak buat lot ni. Tapi benda ni dah ada lah kan. Kita nak buat semula benda ni di atas lotnya ni. Yang besar ni. Kalau kita tengok sini lot ni lah. Ni batu sepadan ni yang contoh lah batu sepadan yang pertama. Yang ni, yang kedua, yang ketiga, keempat. Lot ni lah. So apa nama lot ni? Just buka label dah. Buka label, lot labeling. Dekat sini kita boleh tengok lah. NDCDB. Kita keluarkan lot number. Okay, font color tak apalah. Lasah Okay, 481. Bermaksud kita nak fokus on 481 punya lot ni. Kita nak buat subdivide dalam ni. So fokus kita nak buat ni lah. Terrace house contoh. Sebenarnya banyak lagi kita boleh reka sampai hujung kan. Tapi saya nak buat demo je lah. So dia akan bentuk dia macam ni lah. Dia akan jadi bentuk macam ni. Okay. So objektif kita sekarang nak keluarkan bearing distance ni. So klik yang label ni macam biasa. Okay. Tapi keluarkan untuk boundary boundary yang warna saya ni. And then pergi dekat, disebabkan ini bawah NDCDB, nanti Sezri akan bagilah NDCDB Melaka tu. Klik dekat bearing satu lagi dekat distance. So disebabkan ni guna platform MacInfo, so dia gunakan bahasa Melayu kat sini. Jarak hujung ni. Keluarkan bearing depan sekali dengan jarak hujung dia. And then kalau nak besarkan tulisan, besarkan sikit lah 12. Font color hitam contoh. Okay. So kita fokus pada part 1. Kita dah tahu dah dia punya lot dia dekat pada part 1. Ada orang masuk lagi ni. Zahirul Sekejap. Saya kena admit satu-satu ni. Okay. Fokus kita pada part 1. Sekarang kita dah keluarkan bearing and distance. Okay, kita zoom lah. Okay. Kita ada bearing distance. Sekarang ni kita perlukan satu lagi koordinat. Koordinat pula. Koordinat. Tengok kat sini. Dekat station lah. Station labeling. Okay, klik kat sini. NDCDB juga, highlight kat sini. And then pergi dekat
cari dekat mana bearing distance. Okey, dia pakai bahasa Melayu ni. Timur utara. Okey, 14 merah contohlah, tak masalah. Okey. Ini dia punya koordinat. So koordinat kita salin satu lah. Tak perlu salin semua Salin satu cukup sebab precom dia perlukan satu koordinat. Untuk kita start kita punya point station. So salin yang ni, salin bearing distance setiap line lot ni ada 4 line kat sini. Salin sampai siap, and then apa yang jadi, okey, boleh refer kepada WhatsApp group. Saya dah buat lakaran tu dalam kertas lah. Sebab kita tak boleh copy kan. Boleh copy tapi salahnya kita buat secara manual lah. Dalam WhatsApp group saya dah bagi. And then you refer kat situ. You lukis sikit lah pakai tangan kan. Jangan silap bila you salin daripada ETSM ni, NDCDB punya data ni, make sure jangan tersilap. Previous punya semester punya student ada yang tersilap. Jadi ada satu group dia tak sama dengan group yang lain. So make sure apa yang kita salin, even kalau 1 mm pun kena jaga 1 second pun kena jaga. So jangan silap. So ada isu juga NDCDB ke nak ikut PA kan. So kita ikut NDCDB lah. Kalau NDCDB dia bagi dalam 1 second final bearing sepatutnya bagi dalam 2020 kan, 10 second to 10 second. Tak apa, kita follow je masukkan 1 second, tetapi nanti dalam pre-com nanti dia automatically dia akan simplified tu 10 second. So kita salin je apa yang dalam NDCDB follow, jangan tak sama. Sebab bila tak sama nanti bila you masuk balik dalam NDCDB, nanti dia punya line yang baru tak divide tu dia akan deviate sikit daripada bearing asal. Sebab kita gunakan parallel and perpendicular punya function. Okay, so habis part untuk salin data daripada ETSM. So you boleh close. Nak close ETSM, ikut prosedur lah. Tekan pangkah ni dulu. Persetuju yes. Save tak nak. Alright, tunggu sekejap. Kadang-kadang dah hang So itu kena restart dia. Okay, tunggu. Okay. Is it yes? Okay. Habis. Dah copy data, salin kat atas kertas, buka precom. Dekat sini ikon ni double click je Okay, tunggu sekejap. Interface dia sama je sebab dia info Okay. Ni boleh gerak-gerak kan toolbar ni Okay. Workspace dia kosong macam ni. Alif. Okay. So dia akan kosong dia punya workspace dia akan kosong. Precom, pergi kat toolbar precom selalunya start job kat file kan. Ini dekat precom. New job. Okay, new job, and then ni details ni, job details ni you kena isi lah. Ini based on yang perkeliling kan. Perkeliling you dah tahu kan. So kawasan kita kat Melaka nanti, yang ni you kena ingat lah. Melaka 04 dia punya kod negeri di Alor Gajah 3. Dan kita punya mukim dekat Kuala Linggi. Okay. Kalau ada perubahan saya tak tahu lah kan. Tiba-tiba tak boleh pergi sana ke, tanah tak boleh masuk ke, nanti kita akan tukar lot lah. Okay, PU number. Yang ni ikut pada perkeliling, ada dekat bahagian belakang sekali dia punya lampiran kalau di precom yang dibuat oleh license surveyor lah Okay, PU BL. Okay, kalau Melaka dia punya apa kod negeri dia punya short form apa kan, say MK so letaklah nombor 1 dengan 2000 kan, letak 100 slash so let's say sini tahun 2020. Okay, job number. Okay, job number ni penting. Ni saya beritahu bila kita buat set divide, you akan hasilkan job folder dekat ETSM dulu. You akan hasilkan job folder di ETSM. Tetapi ikut peraturan ataupun prosedur kerja, kita memang kena ikut daripada precomnya. Maknanya precom punya nama tu, file name dia. Sebab standard job memang kita terima precom dulu, baru kita buat kerja kat padang. Tapi kali ni kita buat kerja padang dulu, and then baru kita terima precom.
Sebab apa? Sebab nanti you tengok nanti kenapa jadi gitu So kita terbalik. Okay. So kita terima dulu kerja dulu kat Padang, lepas tu baru kita buat pre-com So job number ni mesti tally dengan nama dengan ETSM nanti. So ETSM you dah buat kerja, confirm lah you akan namakan sebagai subdivide, group 1, group 2, subdivision, group underscore group 11 group 6, group 3 jadi kena ikut balik. Tulisan kecil huruf besar tak ada masalah. Cuma huruf tu ada punya perkataan wording tu kena sama Contoh you namakan subdivision. Okey. Subdivision group, contohlah you group saya tukar overlap dengan tu, group 05. So yang ini you follow dalam ETSM yang you dah buat dekat field. So you follow. Kalau you letak subdivide G5 kosong tak ada, habis. Memang hancur lah. Memang tak boleh nak buka nanti pre-com you So make sure kosong ke, tak letak kosong ke, ataupun nombor selain underscore tak letak ke, memang habis buat penat you buat pre-com ni Sebab pre-com ni ambil masa Okay. Ini nama dalam ETSM. Okay. So sekarang ni kita pun letakkan dia punya land office file number lah. Okay. So disebabkan saya nak layer nanti dalam kita punya kerja orang lain tu. Okay. So kita perlukan data daripada yang sedia ada lah. So kita tak boleh pakai subdivision G05 So kita kena tengok dekat ni. Bibi dah tahu ini, nanti you akan belajar je. Saya kena copy, saya malas nak buat folder baru 7. Ada orang masuk Sembilan 8 saya pakai. Okay, ni nama dia lah. Subdivision new. So, saya copy. Okay. And then saya letak di sini Okay. Okay, ni saya follow yang job sedia ada Land office, letaklah apa-apa pun tak kisah, tak ikut lebih format tak apa, sebab kita bukan orang jawatan tanah tak tahu pun Okay. Letak je nombor. Okay, yang ni pecahan lot, tapak pasar perumahan, kediaman. Okay, ini let's say Grand Negeri. Ni belasah je, tak masalah tapi belasah pun kena betul lah Grand Mukim ke Grand Negeri CJ Akuan, letak je. Ini tak masalah. Yang penting yang ni, job number ni. Yang lain kena isi lah, kalau tak ada tak boleh proceed Okay. Dia pun buka lah workspace itulah. Okay, dah siap kat sini. So first step, bila dah ada job folder kat sini, apa yang kena buat adalah you klik dekat pencil, saya panggil pencil lah, graphics editing tools klik sini. Maknanya first apa dia punya operation, you klik dekat gambar pencil. Okay. So dia bagi satu macam kertas lukisan lah yang siap dengan pembaris, pen, pensel so macam itulah dia punya ibarat kan Okay. Ni kertas lukisan. Ini dia bagilah pensel, dia bagi pemadam semua kat sini. Okay. So apa yang you kena buat, lepas tekan pensel, keluar kertas lukisan, klik Kogo. Okay, Kogo. Okay, Kogo ni lah dia punya point, macam you buat AutoCAD tu, specify base point kan. You letak koordinat kan. So ini dia punya koordinat, dia minta koordinat pertama dulu. So koordinat pertama, okay, kalau kita rujuk balik dalam WhatsApp group tu yang you dah salin tu atas kertas. So jangan silap X dengan Y X tu untuk easting Y untuk nodding So jangan silap. Negatif pun jangan lupa. So X kat sini, kalau saya tengok previous punya ni, kita punya data tadi 3145,800. And then for Y ni dia negatif. Dia short lah Okay, 3, 3,
710.023. Check balik. 3145.800 betul X. Y negatif 33.710.023. Okey. Habis isi kat sini, macam AutoCAD jugalah kan. Get point. Bermaksud you kena klik spacebar kan. Okey, klik. Maknanya dekat somewhere dekat sini dia dah klik satu point yang diletakkan position ni XY ni. Tapi kita tak nampak lah benda ni Okey. Lepas tu baru kita key in dia punya bearing. Mana masa tu nak masuk? Suka hatilah. Tapi bagi saya ikut arah jam lah. Clockwise. So saya masuklah yang atas tu yang apa? Kat sini 42, 21, 50 ni. So masuklah ikut data tadi. So 42. Cara nak masuk sama je macam kita key in dalam data position dengan AutoCAD 42, 21, 50. Okey, macam ni Then untuk dia punya distance 226 ni jangan silap kalau nak masuk habis boleh edit balik tapi buang masa lah Okey, double check balik 42, 21, 50. Okey, 226, 113. Okey, betul. Tekan add. Make sure unit betul meter add. So add kat sini, dia maksudnya dia dah buat satu line berdasarkan point starting tadi. Okey, memang tak ada kat sini sebab dia bukan koordinat kat sini. Tapi dia dah buat Okey. Jangan risau, terus je sambung je. Sambung pula yang 292 tadi. Tapi 292 itu arah bertentangan kan. So dia sepatutnya tolaklah 292 tolakkan 180. So dia akan jadi 112. Okey. So 23 08. Boleh refer dengan lukisan tadi. Okey, distance dia masukkan balik 40.88. So dia tak ada ellipse so memang lambat lah. Semalam is tak ni is Fauzan dia semalam tak ni attendance you tak isi. Okey, 40.88. Okey. Add dah double check add Okey, sambung balik. Bawah pula 42. So 42 salah lah. Dia adalah 222 So 222 55 32. Okey. Sebab saya pilih 4 je ni bucu Kalau saya ambil banyak tadi berapa jam nak siap benda ni 54 berapa 542. Okey, 542. Saya tak nampak 542. Okey, double check 222 55 32. Okey, distance 222.542 meter. Okey, add the last one kat sini 106. So salah 106 286 286 3124. Okey, distance 40.252. Okey, add. Okey, bila dah add, kalau you ikut standard, mana-mana lot dalam PA ke dalam NDSDB, dia ada gap. Gap tu yang panggil linear disclosure tu, yang dia tak close tu. Tapi dia still dalam tolerance kan. So dia akan ada gap. Dalam pre-com dia tak boleh ada gap. Walaupun 1 mm, 2 mm, dia tak boleh ada gap. Kalau tak nanti dia tak boleh create lot. So, apa yang kena buat, bila you dah sampai ke last line, ataupun point yang ke last maknanya point yang last tu ada 1 prime dengan 1. Session 1 dengan session 1 prime. So, dia ada gap. Dah sampai situ, you klik sini, close line. Maksud dia closekan lot tadi. Bermasuk kosong-kosong lah, tepat lah kan. Okey, siap, you klik pangkah lah. Kalau betul apa yang you buat tadi, tak ada kesilapan, dia akan view kat sini Okey, double klik dekat workspace kosong ni, view entire layer. Ini all layers. Okey. Alright. So dia pergilah, maknanya dia pergi zoom extender ni. Tu kat sini. Alright.
Dah siap kat sini. Yang saya cakap tadi yang gap tu dekat sini. Dalam pre-com you kena ada mouse Tak bawa mouse memang you tak boleh buat kerja lah. Toughbook ni dia bukan toughbook pre-com dengan ETSM dia kena pakai cursor atas ni. Ni saya cakap tadi ada gap. Kalau ikutkan dia ada kosongan dia tak cantum so kita kena cantumkan. So bila you zoom in you kena tengok ni scale bawah ni. Okey. Ni scale dia. Bila you zoom in ini dah sampai lagi dahsyat daripada bawah lah. Terus sebagainya So tak perlu sampai sampai bawah daripada cukuplah sampai 3 mm 5 mm cukuplah. Kalau tak boleh jadi besar sangat. Okey, ni dalam 0.12 meter lah. Okey, so nampak dah okey ni. You pun zoom out. Okey, and then pakai ni drag. Okey. So apa yang you nak buat sekarang ni adalah kita nak buat start lah. Kita nak buat kita pre-com untuk residential lot untuk terrace house So cara nak buat dia kat sini. Mula-mula pergi dekat mana? Okey, pergi dekat ni arrow ni, select ni. Okey, dia kena klik satu klik sini. Klik satu di sini, line ni, and then ambil dekat parallel. Parallel ni ambil, klik. Okey. Kita ikut standard lah. Buatlah 15 feet. Daripada line, boundary line Sebab kita takkanlah buat atas betul atas boundary kan. Kalau you tengok structure pun dia buat ke dalam sikit daripada boundary Okey, 15 feet kita ambil 15 feet standard. Yang ni ditentukan oleh town planner lah. Town planner dia tahulah dia punya pembahagi-bahagian So line kita ambil satu contoh. So nak tahu left, right or both ni tahulah. Left or right ni you tengok arrow ni. Kalau arrow dekat sini seolah-olah kepala you yang tajam ni, kepala kita menghadap sana lah, ke sini. Bukan kita menghadap sana. Kita pandang ke hadapan Kalau arrow macam ni, kita punya view kita, pandangan kita, mata kita ke sini. So bila mata kita sini, muka kita ke sini, menghadap ke sini, bermaksud tangan kanan kita belah sini, tangan kiri kita kat sini. Okey, kalau macam ni pula, kita pandang belah sini, arrow ke sana So kita punya tangan, muka kita bermaksud bila muka kita pandang ke sana, tangan kanan kita kat sini, tangan kiri kita kat sini. Macam itu cara dia nak tahu left or right. So kalau kes macam ni, kita nak tambah line tu dalam lot ni. So muka kita ke sini. So automatically kita punya tangan kanan ke sini lah. So dia jadi right. Okay, 15 feet. Satu line kita perlukan. Okay, nampak? Dia tambah situ Okay, lepas tu semua ni you buat macam you buat satu frame lah. Ini pun 15 feet. Select ni guna arrow and then pergi dekat saya ni yang parallel function sama juga feet 15. Line kita perlukan satu je. Okey, tengok ni. Kita pandang sana. So tangan kanan kita ke sini. So jadi kanan lah. Okey. So klik sini pula, line ni pula. Parallel. Okey, feet. Okey, berapa line kita nak? Sama juga 15 feet. Kita buat frame lah. Satu, okey, kita pandang sana. So kita perlukan dalam ni. So kanan juga Okey. And then ada satu lagi kat bawah. Okey, ini bersama. Select line dulu, select line ni. Saya ni feet 15 feet. Satu line, pandangan kita kat sana. So ke dalam adalah tangan kanan lah. Okey. Okey, siap frame kita. Bermaksud residential tu dalam ni lah, dalam frame ni. Kita takkan letak atas boundary line Okey, siap. Sekarang ni kita nak buat dia punya parallel. Parallel pula, perpendicular, perpendicular. Bermaksud untuk structure, maknanya terrace house tu, structure tu mesti parallel dengan line ni. Line ni jadikan sebagai reference, and then let's say orientation kita buat panjang macam ni. Macam tadi adalah ETSM tadi, kita nak panjang macam ni. So 90 degrees lah dengan line ni. Kita tak boleh ambil line ni sebagai rujukan. Tak boleh ini rujukan tak boleh. Walaupun ini boundary line kita kena buat satu 90 darjah perpendicular punya line kat sini. Reference kat sini.
Sebab apa? Sebab kalau you tengok dekat residential area, kalau taman kita, ada end lot, ada corner lot. Semua faham lah tu. So corner lot besar lah. Dan dia fix dia punya nilai. Tapi end lot ni berbeza. End lot ni, kalau let's say lah, kalau tanah dia bentuk macam ni, dia punya starting dia punya line untuk buat development dekat sini, ada starting 15 feet daripada boundary line. So dia punya starting develop kat sini. Jadi kalau you buat perpendicular punya line, berapa dia punya yang dibenarkan dekat sini adalah, let's say dia cakap mestilah dalam 3 feet. Tak boleh kurang 3 feet. Kalau tak boleh tu kurang 3 feet, kalau check pada sini 3 feet, ada perpendicular, bermaksud lebihan tanah ni, ini yang dinamakan sebagai end lot. So orang sini dia akan dapat end lot dia, tanah dia banyak ni, lebihan dia. Tapi mungkin orang di belah sini, end lot dia, walaupun dia end lot, tapi mungkin dia lebih atau kurang dengan yang sini. So end lot ni kena, dia berbeza-beza. Okay? Dia berbeza-beza. Kadang end lot lagi besar daripada corner lot. So tengok kepada situation dekat atas boundary tu lah. Atas lot tu, lot boundary tu. Okay, sekarang ni, sebabkan kita nak buat perpendicular, dan kita nak buat move nanti saya tunjuk move. So you boleh buat pilihan sama ada you nak buat trim dulu. You nak trim, maknanya lebihan-lebihan ni, line ni, you nak trim dulu supaya dia cantik jadi penjuru. Ataupun you nak buat perpendicular dulu. I don't want, tak ada masalah. So saya nak buat dulu perpendicular. So perpendicular punya function kat sini lah, sebelah parallel. Okay, sama juga case dia, kena select line dulu. Mana reference kita? Inilah reference kita. Ni, yang bawah ni. Boleh ambil yang ni, tak masalah. Tapi saya suka ambil yang asal. Kalau kesilapan nanti, tak ada isu kan. So kita guna yang asal, boundary dia. Okay, select yang line ni, and then perpendicular. Klik ni. Okay, cara nak buat perpendicular, kita start yang bawah ni. You jangan lepas klik mouse, jangan lepas, dan melangkau keseluruhan lot. Lepas. Nampak? Walaupun kita kat sini kita lepas, tapi dia ikut 90 darjah dengan line ni, reference kita ni. Ni reference kita. So dia buat 90 darjah ni. Kalau tak percaya, you boleh tengok lah. Kita pergi dekat boundary labeling. Okay. Cat lah sebab kita tengah lukis kan. Okay, keluarkan bearing cukup. Okay. 3125530. Ini pun 5530 hujung dia. So kalau 312 tolak dengan 222, bermaksud dekat sini adalah 90 darjah. 90 darjah kat sini. Itu cerita dia. Okay, so saya nak clearkan balik. Tekan clear lah. Okay dah. Okay, so kita kena check. Oh, 90 darjah. Betul lah tu. Jangan terus buat sorok-sorok kita dah buat banyak kan. Tiba-tiba baru nak check. Dan sekali kita check, bukan 90 darjah. Habis lah. Ada kesilapan dan sebagainya. Itu problem nanti. Okay, siap. Perpendicular. So line ni adalah line structure lah. Nak diceritakan ini line rumah. Maknanya binaan rumah tu inilah line dia. Ini ada lebihan tanah. Tapi ini bukan lebihan tanah. Kita nak movekan line yang perpendicular ni, bawa ke sini. Kenapa bawa ke sini? Sebab kita nak optimize tanah yang owner ni lah, developer ni ataupun orang ni punya tanah. Kita tak nak start ke sini. Sini dah lebih baik sangat pula end lot ni dapat kan. So kita tarik ke sini. Sebab kita akan sebab ini adalah punya hujung lah. Ini kita punya reference nak start tu. So ini punya tanah lebihan nanti. So macam mana nak move? Nak move, ada note. Note ni adalah dia punya point lah. Untuk letakkan dia punya snap tool nanti. Bila nak auto snap, ada nak snap nanti. Function snap. Dia tak ada kat sini. Tak boleh. So saya nak tekan snap ni, tekan S. Dekat keyboard tu, tekan S. Okay, saya tekan S. Nampak? Dia tak ada snap. Snapping tool. Tak ada. Tak keluar. Pergi sini. Tekan S nak saya tak tahu function lagi. Sekejap. Okay, kalau berlaku macam ni sebab saya tak offkan ni perpendicular. So you redo. Redo kat sini Klik satu. Sekali je cukup. Ada orang masuk lagi. Okay, pergi kat select dulu. Apa-apa tekan select dulu. Okay. S. Tekan S je dekat keyboard. Tekan sekali je S. Lalu sini nampak? Dia on snap. Snapping tool dia on. Kalau saya tekan S balik, saya pergi kat sini balik, tak ada. Saya tekan sekali S, ada balik. Itu function S lah. Snapping Okay, ni saya pergi kat sini, tak ada. Sebab apa? Dia tak trim lagi.
ada punya intersection kat sini. So tak trim. So macam mana nak trim? Okey, untuk garisan antara pertemuan antara dua line ni, kita panggil sebagai trim corner. Sebab ada banyak sini. Trim kat sini ada trim saja, trim only, trim and split, ada trim corner, ada auto snap. Jadi ni semua type of trim lah kat sini. Okay. So untuk yang dua bucu yang dua line bertemu berlebihan ni, kita gunakan corner, trim corner. So macam mana nak buat trim corner? Tekan select ni. Trim dia perlukan dua line macam AutoCAD jugalah. Okey, macam mana kita nak select dua line? Tekan sekali kat sini, tekan shift jangan lepas. Tekan satu lagi line. Okey, dah dua line, dia dah combine and then baru tekan trim corner. Klik sekali. Okey. Baru dia dah trim. Lepas tu bila tekan snapping tool, you pergi dekat sini, baru ada. Okey. Lepas tu you move lah line ni. Tekan select balik, okey. Klik line ni, dah select. Okey, bagi zoom cantik sikit. Senang nak move. Okey. Dia cantik ni. Okey, tekan select. Klik line ni dia dah klik. Dah select. And then pergi dekat ini dekat create line, pergi dekat sini. Move line. Klik sekali move line. Okey. Ambil hujung ni dan bawakanlah dia ke sini. Jangan lepas drag and then sampai sini tepat lepas. Okey. Ni leceh ni, precon leceh ni lah. Lambat AutoCAD laju lah. Okey, siap. Ini bermaksud inilah structure line. Inilah lebihan tanah and lot, lebihan tanah tadi. Bermaksud rumah you pagar tu pagar sinilah and lot ini bermaksud structure. Structure you sini. Maksud okey, bermulalah you buat yang 5 line tu lah. Tekan balik select ni. Okey, ini dah select dah line ni. Parallel. Dia parallel dengan perpendicular. Banyak parallel lah Okey, tekan parallel. Okey, saya punya apa panggil? Spec saya punya spec ni. Saya ni forward kat you lah. Okey, saya ada bagi dalam ni, dalam group WhatsApp. Okey. Saya dah bagi dalam Word Di bawah di last page tu saya minta kat situ tolong ikut spec last page. Okey, kat situ. You tengok tu. Saya cakap situ. Terrace house 20 kali 70 feet. 20 feet darab 70 feet. Intermediate. Kita tengok corner lot saya nak 35 feet darab 70 feet. Itu minimum untuk corner lot. And lot depends. Tu saya cakap depends sebab tanah tak tentu Okey, lot dia. Okey, sekarang ni 20 70. Bermaksud orientation saya nak panjang atas ni. Bermaksud lebar dia 20 feet lah. Tukar siap-siap feet tu. Length dia 20. Kalau perancang bandar memang dia pakai feet lah 20 feet. Line dia, okey, sekarang ni you nak buat, Sezi cakap semalam 5 lot termasuk end lot dengan corner lot. Tapi corner lot kita tak buat lagi 20 lah, kita buat 35. So 4 je lah kita perlukan. Buat 4. So left ke right ke? Tengok. Oh, kepala kita menghadap sana, muka kita ke sana. So ke kiri lah. So kiri betul. Okey, 4 line 20 feet. Okey. Klik. Okey, dia terus buat lah. So, ini end lot, gabungan tanah dengan structure. Ini structure intermediate. So, 1, 2, 3, 4, campur kena lot nanti, jadi 5 lah. Okey, ngam. Okey, tekan select balik, tukar dekat line ni sebagai reference. Alright, lepas tu apa yang buat? Sama macam tadi lah. Parallel balik, fit balik. Ni saya cakap leceh tu, So, 35. Sebab apa 35? Sebab 15 untuk chamfer. Lagi tambahan daripada daripada structure lah 20 kali 70 untuk rumah so 15 feet tu untuk chamfer nanti. Okey, line 1 cukup sebab corner lot. Left ke right? Left 1, betul tu. Okey, klik. Okey, dia besar. Okey, lepas tu you tengok saya minta syarat last page tu. Road reserve minimum 40 feet. Ini pun berdasarkan town planner ikut negeri masing-masing lah. Let's say dia dekat 40 feet. Kita ikutlah 40 feet kat Selangor contoh. Minimum. Okey, klik select line ni. Parallel lagi. Tukar kepada feet 40. Ni jalan lah. 1 cukup. Left ke right? Left lah. Okey. Okey dah. Siap lah 1 lot. Yang saya tunjuk 1 cukup lah Kalau banyak nanti habis data you nanti. Okey, siap. Settle dah ni. So macam mana kita nak trim semua ni? Dah berserabut dah tengok ni
So macam mana nak trim? Inilah kita guna function. Ni dia. Kita klik sini. Okay ni. Auto snap. Bermaksud dia snap automatic semua ni. So cara nak guna macam mana? Okay, kita bawa dulu. Ni drag ni. Bawa tepi dulu. Okay, bagi ingat sini lah. Maaf, masalah. Okay. Zoom. View yang cantik. Okay, sini. Alright, lepas tu klik select balik. Pergi ke auto snap. Okay. Dekat auto snap ni, kita tengok dia ada outer line dengan inner line. Okay, senang je nak ingat macam mana outer, mana yang kita classify as outer line, mana which one yang kita describe as inner line. So macam ni. Outer bermaksud dia punya frame luar. Frame luar. So kita nak potong orientation terrace house kita macam ni, panjang macam ni. So outer kita, of course lah, you ambil select, bermaksud dekat boundary ni. Okay, boundary ni. Okay. Kat sini lah. Sebab ini structure dia. Kita ambil yang kat sini, luar ni. And then kita punya, belum lagi. Sorry. Saya tu lah, bila benda ni, kita dah lupa nak buat satu lagi. Okay, satu lagi lupa nak buat. Dia punya lah. Dia punya panjang tadi. Dari lebar dia 20 kan. Yang panjang dia 70, tak buat lagi. So select. Klik yang ni. Tu saya pelik tu. Ini, klik yang ni. And then structure ni kita tukar dulu fit. Kita tukar jadi 70 lah. Sebab dia constant semua 70. And then line satu lah. Okay, alamak, mana arrow dia? Arrow dia tak nampak kan. So kita kena kecil sikit bawah. Okay, arrow. Kepala kita ke depan lah. Belakang. Okay. Select balik. Okay, dah select. Parallel. Fit 70. Okay, ke kanan. 71 ke kanan. Betul lah. Okay dah. Alright. Ni ada line ni. Baru boleh outer. Okay. Baru kita pergi balik dekat auto snap. Okay. Klik yang ni. Jangan lepaskan shift. Tekan shift. Tekan ni sekali. Dah tekan sekali. Baru tekan shift. Jangan lepas. Klik yang second line. Second line ni adalah kita punya outer line. Ni kita punya frame luar lah. So inner pula. Inner macam mana? Inner dalam ni yang tulang ni. Nampak tulang banyak ni. Okay. So kita start kat mana nak inner ni. So start dengan yang ni lah. Kat boundary ni. Corner lot ni. So yang ni select tak? Ni tak payah select lah. Ni biar je. Terus pergi dekat yang ni. Okay. Lepas tu yang ni intermediate corner lot. Ini perlu tak? Ini tak perlu lah. Ini jalan. Kan? So ni jangan usik. Okay, habis. Maknanya tadi bila klik satu, tekan shift, jangan lepas. Okay. Fill list. Alright, lepas tu auto snap lah. Okay, tunggu jap. So dia akan automatically akan potong semua ni. So nampak tak? Ini corner lot. Ini intermediate. Ini adalah end lot. So kita dah boleh dah delete ni. Dah boleh delete dah benda ni kan. Ini nampak tak? Ini yang ni 20-70 ni. Ini structure rumah. Tapi dia ada lebihan tanah tadi kan. Sebab kita berdasarkan point ni kan. Kita dah move tadi. Ini lebihan tanah dia. Besar ni kan. Sonok ni Buat padang mainan kat sini tepi ni. Okay. Ini saya punya design kan. Ikut spec tower planner mungkin tak sama macam ni. Dia cakap salah ni kan. So ini berdasarkan untuk kita je lah. Untuk land surveyor. At least kita tahu lah nak guna. Nak buat recom Okay. Ikut guideline lain mungkin sama lah. Mungkin lain Okay. Lepas tu bangkah. Delete lah. Okay dah. So kita dah ada lot yang kita nak ukur nanti kat atas pasir padang So ini dah ter-delete ni encik Dah ter-delete ni. Macam mana nak buat? Okay, tak apa. Pergi kat sini. Create line. Janji dia snapping tool masih boleh pakai Ini pun masih boleh ni. Create line lah. Kita siap. Tapi bearing ni tak sama ni macam mana? Okay. Kita kena check. Kita kena check. Pergi dekat boundary. Okay, macam biasa lah. Pergi dekat cat ni. Bearing kena keluar. Bearing cukup lah. Distance tak perlu Okay, lepas tu zoom in. Okay, tengok.
112 kita create line tadi. 1123 ini 110. Macam mana tak sama ni? Tak apa. Setakat 10 second tak jadi isu. Jangan ini 20, sini 00. Ataupun ini 00, ini 20. Bermaksud dia ada perubahan lah. Sebab dalam precom dia akan baca 1 second tu umpama 10 second tu 10 second lah. Tu saya cakap tadi. Dia baca macam 10 second 10 second macam in this, PA, certified plan. So ibarat macam 1 second lah. 1 second tak ada masalah lah. So jangan gabrah tak ada isu. Sebab kita terpotong tadi kan, kita dah trim ni akan ada herotan sikit. Itu kena penjelaskan dulu awal-awal. Dia akan ada herotan sikit dalam 1 second. Bermaksud 10 second lah. Okay, so jangan risau. Kalau lebih 10 second lah, itu risau. Okay, habis kat sini. Okay, siap ni. Tu serabut pula benda ni. Clear kan? Okay. Okay, saya tunjuk ini dah settle. Sekarang ni kita nak chamfer. Okay, chamfer pun saya bagi dalam manual tu, tengok last page. Saya nak 15 feet dengan 15 feet lah. So 15 feet bermaksud di sini. Ini corner lot. So kita akan buat chamfer sini. So mana function chamfer? Tekan select ni. Select cukup, jangan tekan line. Pergi dekat chamfer tu. Mana chamfer punya function? Direct bearing. Manakah chamfer? Oh ni dia. Sebelah kogo chamfer. Chamfer ni klik. Okay. Lepas klik terus get line. Klik line yang ni. Atas ni. Dia akan cakap, please select the second line. Contohlah, saya klik ni boleh tak dulu? Boleh, tak ada masalah. You nak klik ni sebagai first line, boleh. Dia akan minta lah second line. You klik sini. Sekarang ni saya pilih yang ni first line. Ini second line lah. Klik ni. Okay dah. Bila you dah klik dua-dua ni, dia akan baru boleh isi. Kalau tak tadi, dia tak boleh isi ni. Dia jadi di banget sini. Tak boleh nak isi apa-apa. So, tukar dulu unit. Feet. Ini pun tukar pada feet dulu. Baru masukkan 15 feet. Saya minta 15 feet lah. Okay dah. Duduk 15 feet. Okay, tekan okay terus. Okay, siap. Chamfer kita. Okay. So, bila ada chamfer, ini jalan. Nampak kita istilah ni jalan lah Walaupun tak ikut spec ni. Kena check balik berapa distance ada tadi. Kalau kita check distance tadi, adakah dia ikut minimum spec daripada town planner punya ni, department So, kalau tak ikut, town planning punya department biasa. So, kena ubah lah Tapi tak apalah demo Okay, ini jalan memang ikut lah 40 feet. So nanti dekat sebelah sini akan create lah satu lagi. You akan create setengah satu lagi. Okay. You akan buat lagi. Ni 5 lagi ni. Bermula dengan corner lot So nanti klik ni. Dan macam biasa lah. Tukar feet 20. Kita nak contoh lah. Ni 30 long. 35. Okay, satu line. Sebelah kiri betul. Satu. Okey. 35 line satu. Okey. Okey, ni untuk corner lot. Lepas tu sambung lagi. Feet 20. So kita ada 4. Left. Okay. Left gitu. So nanti auto snap lagi kat sini. Tapi saya tak nak tunjuk benda ni So kita fokus yang satu tu cukup. Oh lama. Dia dah terlebih pula So redo lah. Dia tak boleh tekan lebih. Dia akan macam ni. So redo lagi sampai chamfer. Okay dah. Kat sini. Okay, habis. So ini saya delete dulu delete dekat sini. Okay. Lepas tu sebabkan dah siap ni untuk kita punya kumpulan pertama dulu. Kumpulan pertama dah nak siap ni. Okay. Lot yang ni pun dah terdelete yang panjang tadi, line yang frame tadi. Tak apa juga. You zoom out sikit. Create line. Klik sini. Buat ujung sini. Okay. Drag. Okay, kau tengok ni boleh jadi line ni. Delete. Okay, yang ni extend lah. Kalau nak extend,
pakai function extend. So extend punya function yang ni. Okay, extend line ni extend line. Okay, so nak extend kena klik dulu lah. Line kita nak extend ni. Klik sini dulu. Lepas tu pergi dekat extend, dia akan keluar satu window. Okay, dekat sini akan keluar dua ID ni. Yang ni bila nak extend dia akan keluar sebab apa? Ada dua sebab satu line dari sini kan. Okay ni. Satu line dari sini, satu line dari sini. Jadi ID ada dua. So you kena tahu mana. Kalau line ni nak panjangkan, you kena tahu ID ni. So macam nak tahu ID tu. Okay. So you kena klik dulu dekat info. Info isinya. Okay. So klik. Nampak tak? Ni ID tu. 4C DC 159586. Okay. So bila pergi dekat select, klik line ni, you nak extend, klik ujung ni, DC ni lah, line ni. Baru keluar yang ni. So meter let's say lah. Tadi 222 kan, bermaksud you letak lah 250 meter extend ke depan. Okay dah. So dia pun extend sampai sini tadi tak boleh klik line lah. Kalau you klik line dia habis tu tak sama dia punya luas ni. You extend. Sebab tadi line tu dah ter-delete masa you buat auto snap tadi. So ini ada lebihan kan? You buat trim corner macam biasa. Klik sini, shift jangan lepas. Okay. Buat satu-satu. So dia cek sini lah. Trim corner. Okay, habis satu. Ni pula. Shift. Klik. Trim corner. Okay, dah cantik dah ni. Dah make up dah ni. Okay, dah siap ni. Okay. Habis, kita move kepada next punya step, iaitu featurize. Ini kita dah draw. Ini adalah drawing punya, apa panggil? Stage lah. Kita draw. Kita drawing lah. Drawing punya, stage dah habis. Kita buat hatilah semua ni. So, next adalah featurize. Featurize ni bermaksud kita nak hasilkan layer. Layer apa? Aduh, masuk. Summary. Bawa masuk summary. Okay. Okay. Ni drawing. Sekarang kita nak jadikan layer supaya dia ada ikut kepada yang precon pula. Ikut kepada kita punya ETSM. Dia ada stone. Stone tu ada batu sepadan lah. Kita ada layer BDY. Kalau you tengok TSM masa you belajar tu ada BDY, ada ni lah lot, ada yang tiga ni. You tengok ni kan, ada STN, ada BDY, ada lot. Kita nak hasilkan nak buat macam mana daripada drawing nak jadi tiga layer ni, kita panggil function tu sebagai featurize. Mana button featurize? Button featurize tu dekat sini. Okay ni. Sebelah graphic editing tools. Bermaksud bila habis you buat drawing, you move kat sini. Featurize. Okay. Okay, klik featurize. Klik saja. Tak perlu tekan select mana-mana line. Lepas tu dia cakap, are you sure? You want to featurize? Okay, yes. Tunggu je. Okay, makin banyak you punya drawing, makin lama you kena tunggu. So ini drawing simple je. So sekejap lah. Nampak tak note ni? Note yang bulat-bulat ni adalah dia masihkan layer tadi lah. Yang STN ni. Session ni STN tu kadang orang pakai kan. Okay, featurize. Featurization has completed. Okay, siap. So, kalau you zoom in ni, you drag sini. Okay, tengok. Kalau tiba-tiba you tak nampak ni, macam ni. Tak ada ni. Dia tak ada note kat sini. Maknanya ada something wrong kat sini. So nak tengok lagi. Klik ni, nampak? Bila tak ada note kat sini, bermaksud ada isu kat sini. Ada error yang berlaku kat sini. Saya tak tahu apa masalah error kat sini. Yang okey ni. Ni okey, Pak. You klik ni, Pak. Okey. Ini dia macam, orang panggil bocor lah. Macam ada benda yang masalah kat sini. Dia tak tutup. Tak tutup. So, kalau berlaku macam ni, apa you kena buat? Jangan risau. Pergi balik dekat Graphic Editing Tools. Cakap, okay, revert lah. Di mana dia patah balik lah. So, dekat sini, kita kena check. Kenapa boleh jadi macam tu? Okay, dah pergi ke grafik punya stage.
zoom in dekat kawasan problem yang tak ada note tadi. Zoom. Dia zoom sini. Okey. Kemungkinan dia jadi sebab apa? Okey. Kalau kita dah tengok sini, okay, nampak tak? Nampak? Dia ada isu kat sini. Sebab apa jadi macam ni? Sebab tadi kalau you perasan, masa kita buat extend tadi, dia akan divert sikit dia punya direction. Ini jadi macam ni. Tapi dalam kira 10 second lah, tak ada isu. So, bila jadi macam ni, apa yang kena buat? Kita kena extend line ni. So, first sekali adalah tengok dulu dia punya info dia, ID A38681. Okay, close. Okay, lepas tu apa yang you buat? Select line ni. Okay, ambil extend. Okay, klik sini. Okay, jangan buat panjang sangat lah. 2 meter cukup lah. Masa kita klik tadi dia divert sikit kan. Okay, itu isu dia kat situ. Okay, lepas tu apa yang you buat? Pergi dekat drag ni, zoom out sikit. Okay, zoom out. Sekarang kita kena trim kat sini. Tapi trim kat sini kita panggil trim and split. Trim and split ni dia guna waktu bila? Waktu dia bila kita perlukan arrow ni wujud antara dua ni. Ini tak ada arrow. Arrow dia satu. Maksud arrow yang sini bergabung dengan corner lock ni. Kita nak di corner lock ni ada satu arrow macam ni. Ni tak ada arrow so kita nak memastikan arrow. So kita guna trim and split. Bermaksud kita potong dia and then kita split supaya ada arrow ke sini. Okay. So cara dia select, klik sini dan klik line ni. So dua line ni yang terlibat So pergi dekat trim and split sebelah trim corner. Nampak arrow dah ada kat sini. Okay. Semua ada arrow. So insya-Allah lah. Kalau kita feature ni insya-Allah okey kot Okey, kita pun pergi semula ke featurize. Mana featurize yang kat sini. Okay. Yes. Tunggu sekejap. Okay, atas ada. Okey, ada dah. Note dia ada situ. Okey, ada cantik ni. Okay. Okay. Nampak macam okey Okey, cuba klik satu-satu. Okey dah cantik ni. Dia dah satu lot kat sini. Klik kat frame kat luar pun cantik. Dia tak ada yang bocor kat sini. Okey, lepas tu you klik dekat sini. Satu-satu you klik memang cantik lah. So ini baru okey. So next step dia adalah sebelah feature apa? Lot. You nak assign lot lah. Assign lot ni kat sini dekat tanda plus ni. Assign PT or lot number. Tapi bila nak assign PT lot number, kita kena ingat dekat ETSM kita ada NDCDB. Yang ni lah lot ni yang besar ni. So kita tak nak lah nanti NDCDB tu kita kacau. So NDCDB memang dah ada dalam lot dia kan. Dalam tu. So kita tak nak kacau. Yang lot kita nak bawa masuk dalam ETSM nanti adalah ini je. 5 ni je. So yang selain daripada 5 ni kita declare sebagai non-lot. Non-lot ni bermaksud dia tak terlibat. Dia tidak akan menghasilkan lot number dalam ETSM nanti. So cara nak buang ni sebagai lot adalah you klik dekat select ni. Klik yang first yang kita nak ni. Pergi dekat sini. Delete non-lot. So dia tak jadi sebahagian lot dalam ETSM nanti. Yes. So bila you dah buat delete non-lot, apa jadi kat sini? Dibuanglah semua feature apa yang BDNSK apa? BD benda ni lot BDY STN ni dia buang. So bila klik tak ada. Tak ada. Dia kosong. Ni ada, ni tak ada. Okey, yang ni pula mesti ada lagi. Kita tak nak ni. Ini pun akan mengacau ETSM nanti. Okey, delete non-lot. Yes. Tunggu sekejap dia buanglah. BDY STN lot dia buang layer tu. Okey, habis. So klik sini dah tak ada dah. Ni pun tak ada. Ini je tinggal 5 ni. Okey, cantik ni. Maksud 5 ni saja yang akan dibawa masuk dalam ETSM dekat NDCDB. You overlay adalah NDCDB lah. Okey, siap. Lepas tu you nak assign. Baru you assign PT number, lot number. Tekan plus ni. Okey. Okey, PT number standard dia PT. Letak nombor PT. Dia kena letak prefix dia. PT. Starting, let's say lah you nak letak 1 pun boleh, tak ada masalah. Lot number you nak start dengan, sebab ini lot ada 5 je kan.
So you dia tak overlap lah. 10 cukup lah. Sebab you nak let's say ini dummy punya lot Bila dummy, you perlukan data yang official daripada pejabat tanah, PTG ataupun PTD ataupun daripada PTG lah dua ni. Dan satu lagi you perlukan lot number yang final daripada Jupom lah. So itu kita kena hantar ASCII file dekat Jupom dengan PTD. Okay, so diorang akan generate yang official. So sementara nak tunggu official tu lambat kan, ataupun sekarang cepat lah So sementara tu you nak proceed, you letak nombor yang dummy 110. You dah habis dari sini. Ini you kena klik semua ya. Ni satu, tekan select, tekan shift. Shift jangan lepas, select semua. Ini you dah isi siap tadi, baru you tekan assign. Dia kena select dulu kat sini Tunggu sekejap. Dia cakap please confirm whether the selected lot is with the correct PT. Okay lah, boleh. Tak masalah, yes. Okay, siap. Okay, bermaksud ini semua dah ada dia punya lot number dia. Tak percaya you buka label, pergi dekat SKL lot. Tadi cat kan? Cat dah settle lah. Sekarang ni dekat SKL lot, dia dah generate. STN, BDY semua So lot number, PT number you keluarkan. Okay, tekan okay. And then you zoom lah. Nampak lot number yang dummy tadi, PT number dummy tadi. So 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni cantik lah kan. Kadang-kadang kalau you buat banyak lot, ini 1, tiba-tiba sini 2, lepas tu sana 3, 4 sini lot berterabur. Jadi macam mana nak susun kan? Macam mana nak susun? Dia sama macam case you dapat official number PTD dengan Jupom tadi. Sekarang ni kita nak yang dummy ni ada problem, arrangement tak betul. So macam mana nak arrange balik? Clearkan dulu. Okay, let's say you nak start ini 100, 1000, 100 untuk PT number, lot number 1000. Lepas tu dia naik ke atas lah. So cara dia pergi dekat sebelah feature ni. Sebelah feature edit lot details. Klik. Tunggu sekejap. Okay. Ni buat tepi sikit. Okay. Okay, tengok Sekarang saya select yang ni dulu, 14. Pop, dia highlight sini. Saya klik sini. Dia move sendiri. Automatic dia akan tunjuk kat sini. So, saya tengok ni. Okay, saya naik sini jadikan 1000. So, lot ni, tukarlah. Tukar. You nak jadi 1000 kan? Okay lah, 1001 lah. Senang cerita, 1001. Senang kira kan? PT number you nak tukar. Tak nak dapatkan 1. You nak yang betul-betul susunan cantik ni you nak buat. 101 kat sini. Okay, yang lain-lain tu you boleh isi nanti. Bila dapat official daripada PTD dengan Jupom Okay, save to new lot. Ini dia punya area yang untuk corner lot Save to new lot. Okay, bermaksud dia dah nama baru dah tak ada satu lah. Lepas tu you tick bawah tak? Sebelah ni, ini nak ubah lah. So tadi, lot tadi, sini you nak letak tadi, cek balik 1001 kan? Ini 1002. 002. PT ni jadi 102. Okay, save. Tu klik yang bawah. Itu 1, 2, 3. So ini 3 lah. So 1003. Ini ubah sini 103. Benda ni penting sebab bila you buat sikit ni memang cantik dia ikut urutan. Kalau you buat banyak dia akan terabur So you kena edit lot Okay, yang ni 1004. Yang ni jadi 104. Tapi ingat bila dia ada nama 100, contohnya lot ni ada yang 1004. Sebelum ni you banyak lot, dia kena ada 1004 tapi tempat lain. Dia dah pernah namakan 1004. Dia akan overlap, dia akan jadi error lah. So sebab saya buat jauh range dia 1000 dengan 1 kan, 1 dengan 10 tadi. Dia tak boleh overlap. Okay. Satu, dan bawah sekali last sekali kat sini ujung tu 1005. Yang ni 105 lah. Jangan siap ni. Alright. Siap habis. So tunggu sekejap dia save, update. Okay. Lot balik. SKL lot. PT number keluar. Okay. Baru ngam lah. Baru ikut apa kita nak kan.
101, 1000, 1001, 1,000, 1, 2, 3, 4, 5. Cantik susunan dia. Okey, settle kat sini, siap. Sebelum kita nak buat apa-apa ni, check dulu. Bearing distance lah. Check balik. Tadi dekat cat kan, sekarang dekat SKL BDY. Bearing distance. Okey. Okey. Apa-apa you kena check. Okey. Sepatutnya intermediate lot mesti sama macam ni. 6096, 609 betul. 609 betul, 609. Okey, intermediate. Okey, bearing pula. 425530 dia mesti satu online ini kalau tak sama nanti online problem lah dekat ITSM. 5530 semua 5530. Okey, tengok bawah pula. 5530, 5530, 5530, 5530. Okey, cantik. Okey, bearing sama. Okey. Yang ni tadi beza sikit kan. Okey. Ini 315530. Tu sikit. Okey. 315530, 5530 sama, 5530 hujung betul, 5530 hujung betul, 5530. Okey, yang ni tak sama lah. 2310 sebab dia pakai endlock Okey, puas hatilah kat sini. Okey, tengok sini pula. 6466. Ini sepatutnya chamfer bila potong 15 speed teorem Pythagoras, dia akan dapat hypotenuse ni mesti dapat 6466. Kalau dapat selain nombor meter ni, itu problem lah tu. You salah potong lah tu Okey. Okey, betul ni. Siap so dah make sure betul. Okey. Ni boleh clear semua ni. Clear. Okey. Assign lot number yang feature sudah buat semua, baru kita hantar kepada PTD dengan JUPEM. Sebab apa? Dia orang akan bagi kita official number of PT number lah. JUPEM dah bagi kita official lot number. Okay. So kita hantar PTD. So buat kat desktop cukup lah kot buat kat desktop. Okay. Lepas tu buat new folder. Tadi nama dia contohlah sub group 1, group 05. Okay. Macam nama ni saya buat overlap. Okay. Dalam sub group 5 ni, make new folder lah dalam ni. PTD. Ni PTD punya. Lepas tu buat satu lagi JUPEM punya. Lepas ni JUPEM pula kita nak buat ASCII file. Okay. So PTD tu. Oh, ni dah tersilap ni. Delete. Patutnya di bawah tu. Di bawah sub Okay. JUPEM. Okay, PTD, select PTD, okay je. Okay, dia generate ASCII file untuk PTD. Okay, dah siap ASCII file. Dan JUPEM. Pergi desktop tadi kumpulan kita tadi dekat sub ni. JUPEM pula. Okay. ASCII file pula di create pre-con ASCII file dekat JUPEM. So folder 2 tadi kena hantar ke JUPEM, satu lagi hantar ke PTD lah. Dia orang akan bagi kita dia akan feedback kita pada Okay, siap. Habis kat situ, klik A ni, produce SKL ASCII. Bermaksud bila once PTD dah bagi official number, JUPEM dah bagi official number, edit balik log detail kat sini, isi balik apa maklumat tadi, and then siap maklumat tadi, save, baru kita buat ASCII. So kita save lah. Save, cara nak save, klik yang di skip biru dulu. Skip biru dulu, update. Mana sini macam save. Okay, dah save. Yang kuning jangan, kuning ni last nanti bila nak close job dah siap semua. Lepas biru tadi, update, tekan A ni. Simbol ini, produce SKL ASCII file. Tunggu sekejap. Ini jangan usik apa-apa. Kalau you usik apa-apa, dia macam nak respon ni habis Okay, has been generated. Kena make sure keluar benda ni. Dah make sure keluar benda ni, tekan OK. Okay, baru you tekan kuning ni, close job. Okay, yes. Dia orang save, yes. Okay, habis kan? Jangan tunggu pula. Ni sampai bila tak tutup tekan close. Yes lagi. Internet error biasalah, abaikan lah. Ni masa dia keluar benda ni tak apa. Okay, habis kat sini. Ini penting ni yang penting ni. Pergi cari balik benda tu kat mana. Benda tu kat mana? Dekat C. Ini dia punya directory dia. C precom. Pergi dekat users ls1. Tadi kita buat kat mana? Ni kena ingat tadi saya pun ingat ni subdivision dia. Okay, ini semua ni Ctrl A lah. Select all lah. Okay, copy.
Pergi C balik. Pergi dekat server bin. Pergi dekat, ini job ICU mana yang simpan. Sekarang saya guna yang sedia ada. Sedia ada tu dekat 98. Ni. Saya pakai ni. Student last semester punya ni. Subdivision ni. Wah, ni perkataan sama ni kan. Klik sini. Sini jangan klik mana-mana folder. Terus paste kat sini. Paste kat luar ni. Dia akan cakap lah copy and replace ni. Memang confirm lah copy and replace kan. Okay. Ini pun sama. Yes. All. Okay, siap. Minimize. Baru buka ETSM. Tunggu sekejap. Ni biasalah lambat kerana nak responding pun Alat tak saya ada apa 5 ke 4 yang ni. Yang itu dah ada masalah ni. Nanti saya tengok bincang balik dengan Sezria macam mana ni. Okey. Okey, dah keluar ni. Sebabkan job ni memang dah terbuka tadi. Dah terbuka lah, maknanya memang dah simpan dalam ni. Ada IC ni tadi kan, 98 kan. Okey. Open job je. Open job. Dia automatically bila you dah override tadi, dia automatic masuk dalam kita punya kerja ni. Okey. Dia tengah baca. Sekali ada baca punya pre-com kita sekali Dia baca. Okey dah. Okey. Terus. Okey, ni kena zoom out sikit. Okey, zoom out. Zoom in. Okey, nampak tak ni? Ni tadi kan? Ni. Nampak? Sudah ada. Kalau kita tak delete non-lock tadi, habis ni. Putih ni ada kat sini. Ni ada putih, lepas tu ada pula line yang frame tadi. Putih juga. Sebab kita buat delete non-lock tadi. So, dia ambil yang ni je. Nanti, ini ada batu sepadan kan? NDCDB. Ini nanti you buat online nanti. You buat travel kat sini, keliling ni. From how to the pipe punya konsep kan? Lepas tu, you buatlah online atas ni. Setiap ni, you akan tanam batu baru BKB lah. Okay? So, nak tahu information ni semua ada dalam ni. Dalam yang short and hide label tools ni. Kalau nak pre-com, let's say lah, lot number, you pergi dekat SKL ni. Kalau NDCDB punya ni. So, kalau nak lot number ni, PT number yang kita buat tadi, ni tadi. Nampak sama kan? 1100. Kalau tak ada yang ni, mana hilang ni? Jangan risau. Klik sini sikit tu. Scroll down lah, scroll up, scroll down so ada ni. Sama. Okay, distance pula. Okay. Pergi dekat, tak ada sini kan? Scroll bawah. Cari job ni. SKBDY ni. Keluarkan bearing, keluarkan distance. Let's say, NDCDB nak tengok jugalah. Bearing distance. Bearing distance, jarak. Sini. Okay, keluarkan semua. So, nanti klik satu sini. Sebab lah. So, ini nilai daripada SKL. Surat kerja luar tu lah. Ini daripada NDCDB ni. So, you ada ni nilai. Koordinat boleh keluar, station. Kan? Kalau nak keluar koordinat jobs ni, dekat sini. Ini kita punya pre-com. Dia dekat mana? Kena cari dekat timur utara. Untuk NDCDB. NDCDB dah keluar timur utara. Untuk SKL, kena klik north 1. North 1 pula. Dekat east north. Pre-com dia pakai bahasa Inggeris kan. NDCDB dia pakai bahasa Melayu. So klik. Nampak? Ini daripada pre-com. Klik satu sini. Ini daripada NDCDB. Kita pakai warna merah dengan tulisan font yang size yang sama. So, inilah nanti sesi kita nanti buat kat field ni, dia minta kita keluarkan koordinat apa, kat sini. So, inilah kita punya pre-com. Dia attach sekali dalam kita punya ETSM lah. Job folder kita. Okay, itu saja. Okay, selama ni kan. Okay, ada soalan? Dari situ saja saya stop share ni. Nanti boleh dah stop recording tu. Okay. Okay, 19.21. Okay, ada pertanyaan ke? Selagi you tak pegang toughbook ni, selagi itulah mungkin you boleh tengok ni lah. Saya nak tanya, saya tengok dekat chat box. Alamak, saya pakai ni. Kat mana chat box? Chat box kat mana ni?
Macam mana tak checkbox ni? Oh ni income lesson, okay. Jom, sejak PC baru ni pantas masuk kelas. Belum tidur bosan. Nak tanya dekat function parallel tu kenapa pakai fit? Okay, kenapa pakai fit? Parallel, okay. Sebab untuk spek design rumah, kebanyakan standard kita pakai memang pakai fit. Kalau you tengok town planning punya ni memang dia punya arahan dalam dia punya perkeliling dia orang pun dia punya garis panduan lah, guideline dia memang dia pakai rumah terrace house berapa kaki kan. Kita pakai meter lah sebab kita boundary kan, boundary lot kan, lot boundary. So kita pakai meter. Tapi kalau ikut spek dia orang cakap terrace house macam ni, semi detached house, semi D pakai berapa kaki kali berapa kaki dia punya dimension. Lot bungalow berapa kaki kali berapa kaki. Even kalau kita nak jual rumah pun kan, dia akan tanya juga harga rumah tu berapa kaki persegi kan. Itu standard yang pakai kat luar lah. Kita ikut pakai fit lah. Okay. Tu pemaju kan. Pemaju pakai fit. Betul lah tu ikutkan dia punya guideline memang macam tu lah dia orang kan. EM estate management pun pakai tu juga kan. Valuer pun pakai tu juga kan. Kita je yang pakai meter kan. So kita nak pre-code, kita design, kita pakai fit juga ikut follow dia orang lah. Okay, ada soalan lain? Boleh pakai voice, boleh saya boleh close ni, nak tanya soalan. Jom dah tutup recording settle Acap. Ashraf yang rakam. Okay, boleh stop recording tu. Nanti jenuh pula.